Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permainan online semakin mendapat perhatian terutama ketika pandemik di mana generasi muda melihat permainan online sebagai satu cara untuk melepaskan stres serta menjana pendapatan tambahan. Antara permainan online paling popular di Malaysia adalah PUBG. Lebih dari 100 juta muat turun di Google Play Store, ia boleh dikategorikan sebagai e-sport dan telah berjaya menarik minat anak muda. Kerajaan juga menjanjikan peluang pekerjaan baru bagi generasi akan datang melalui e-sport seperti ini. Sebagai contoh, seorang pelajar Malaysia yang gemar bermain PUBG telah berjaya menjana pendapatan lumayan sehinggakan mampu untuk menampung kos keseluruhan pengajian tinggi beliau serta membantu ibu bapa. Namun, walaupun ia mempunyai banyak manfaat, malangnya ia juga dikatakan memiliki lebih banyak kemudaratan daripada kebaikan. Terutama, adakah benar bahawa PUBG dianggap haram kerana mempunyai unsur-unsur perjudian yang dilarang keras oleh agama? Untuk memahamkan bagaimana proses PUBG ini berjalan serta faedah yang ada, kami akan menjemput Cik Nur Mahira Izzati selaku Kapten PUBG Mobile Games My Esports. Assalamualaikum Mahira. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana sudi bersama kami hari ini. Thank you juga sebab jemput saya untuk datang hari ini. Mahira ni bagaikan the rose among the thorns. Tahu tak kenapa saya berkata demikian? Sebab apa? Selalunya kan online gamers kebanyakannya lelaki. Tapi ini betul. pertama kali saya lihat seorang perempuan di sini. Ya betul, sebab kalau kita tengok mana-mana permainan online pun, PUBG ke, COD ke, ML memang dominan dekat bahagian lelaki. Tapi hari ini saya datang untuk memberitahu pasal permainan PUBG and then kita why not perempuan sendiri datang and show our Sudah bakat. berapa lama Mahira berkecimpung dalam permainan online ini? Oh, okey. Saya start main permainan online ni sebenarnya daripada 14 tahun. Masa tu saya main, saya saja suka-suka dengan abang saya. So dia exposekan saya dengan permainan COD. Masa tu PC lagi tahu. Dia tak ada dalam bentuk mobile. And then saya main and I found it interesting. Saya cuba untuk dapatkan knowledge macam mana nak menang dalam main COD ni. Apa yang saya perlu buat, kenapa ada orang lagi power daripada saya. Masa tu kita orang start untuk gain knowledge pasal COD tu lah. Kalau secara serius, Mahira sudah bermain berapa lama? So secara serius dia, I've been in competitive since daripada 2018. Which is main PUBG lah. So lot of things yang saya hadap masa first main tu memang noob lah orang cakap. Memang menembak pun macam mana nak noob. Memang sebab masa tu dah start guna mobile. Baiklah, terima kasih Mahira. Pada masa yang sama di talian Skype kita akan bersama Muhammad Hamdi Abu Bakar atau lebih dikenali sebagai Mak D selaku talent kepada pasukan PUBG Homeboys. Assalamualaikum Mak D. Waalaikumsalam. Okay. Baik Mak D, program kita hari ini akan meninjau dengan lebih mendalam ya mengenai permainan online yang sangat popular di Malaysia iaitu PUBG. Secara ringkas Mak D, bagaimana proses permainan ini berjalan? Basically game PUBG ni boleh dikategorikan sebagai Battle Royale. Battle Royale ni di mana last man standing yang berjaya untuk survive dari segi surviving skill ataupun teamfight apa, siapa yang last sekali yang boleh survive dia akan menang. Itu yang boleh dikatakan sebagai Battle Royale lah. Betul ke Mak D bahawa permainan PUBG ni ada menggunakan bahasa yang agak kasar, provokasi bertujuan untuk membangkitkan semangat untuk berperang? Dia pada pendapat saya benda tu based on individual lah. Cara dia orang nak main macam mana kan segi kan. Macam contoh kalau macam berbalik soalan tu kepada saya ni bekerja sebagai streamer. Bila bekerja sebagai streamer, kita orang ni memang nak kena jaga dari segi percakapan sebab majoriti yang tengok adalah budak-budak ataupun kanak-kanak di bawah umur kan. So dia soalan tu boleh dikatakan kepada individu lah. Seseorang tu macam mana dia letakkan, dia main nak cara kasar ke, nak cakap lebih kurang ke apa ke, macam tu lah. Saya setuju ya Mak D, ia berbalik kepada individu ya. Namun Mahira kalau kita lihat ya, orang dewasa seperti kita boleh dapat membezakan di antara yang baik dan juga yang buruk. Namun mungkin perkara yang sama tidak boleh dilakukan oleh anak-anak kecil. Ya. Jadi persoalan saya kepada Mahira, adakah benar PUBG ini boleh mendidik anak-anak kita yang tidak tahu di antara baik dan buruk ini ke arah keganasan? Okey, itu berbalik kepada parents dia sendirilah kan.
So kalau budak kecil yang masih tidak dapat nak membezakan antara mana baik dan buruk, diorang akan perlu untuk dididik lagi daripada parents diorang. Which is bila parents tu mungkin parents tu boleh duduk sekali dengan anak dia, tengok apa yang anak dia main dan memberitahu apa yang sepatutnya anak dia tak perlu buat dan apa yang sepatutnya anak dia perlu buat. Sebab untuk waktu zaman sekarang ni kita tak boleh nak tolak terus. Jangan main Betul. permainan ni sebab tak elok, tak boleh macam tu. Sebab Jadi sekarang pantauan ibu bapa itu sangat pantauan penting ibu ya bapa Mahira ya. sangat penting. Baiklah, berbalik kepada Mak Di. Mak Di, satu aspek permainan PUBG ya adalah menikam item-item yang ada di dalam permainan dengan menggunakan unknown cache ataupun UC. Jadi persoalan saya, bagaimana UC ini berfungsi dan bagaimana proses penikaman itu berlaku? Kalau semua sedia maklum yang game PUBG ni ada sediakan game kredit, di mana game kredit tu adalah game yang apa PUBG UC itulah, unknown cache. Jadi kalau macam side kita orang as a streamer, based on kita nak tikam ke apa tu, itu dah jadikan sebahagian daripada memang kerja kita orang. Sebab apa? Kita nak gain viewer dari situ untuk menjadikan konten yang kita nak keluarkan tu lebih menarik. Tetapi kalau kita berbalik kepada benda yang as a individual, yang macam anggap dia orang macam terlampau seronok nak main game sehingga leka ataupun alpha lah, lalai dengan benda tu, macam membazir duit diorang apa semua kan. So tak bagus lah benda tu. Jadi kalau nak mendapatkan konten yang menarik, penikaman itu adalah satu perkara yang penting ya Mak Di ya? Betul. Soalan dia semua tu berbalik kepada individu tu. Kalau orang tu macam kerja biasa tapi nak bazirkan duit, tak guna juga kan. Memang itu dah duit dia dibazirkan. Tapi kalau macam saya, as a content creator, as a streamer, memang benda tu satu benda yang agak penting lah sebenarnya. Okey, soalan penting ni Mak Di. Adakah penikaman ini satu aspek yang wajib di dalam game PUBG? Kalau based on individual. Kalau kerja dia memang kerja untuk hasilkan konten daripada game tersebut, ataupun untuk memberi yang lain dan kelainan kepada penonton, memang itu dijadikan sebagai kewajipan untuk diorang untuk tikam. Tetapi kalau macam orang-orang biasa je main game tu untuk naikkan semangat, sebab apa? Dia macam ni tau. Kalau kita ada barang yang cantik, barang yang dia akan tambah lagi kita semangat untuk kita nak main game tu. Dia Jadi based saya on boleh individu rumuskan lah. di sini Mak Di, penikaman ini adalah satu aspek yang penting ya jika kita nak menarik peminat terhadap permainan ini. Betul kan? Betul semangat. Okey, Betul. baiklah. Terima kasih Mak Di. Terima kasih Mahira di atas penjelasan tadi. Kita akan berehat seketika sahaja, kembali lagi selepas ini dengan lebih banyak informasi mengenai permainan online PUBG. Jangan ke mana-mana. Masih lagi bersama saya, Syabana Hassan dalam Tijara. Baiklah, tadi kita telah pun mendengar ya huraian yang agak terperinci mengenai permainan PUBG daripada kedua-dua panel, termasuk aspek menikam item-item yang ada dalam permainan menggunakan UC ataupun unknown cache. Sekarang ini kita akan menjemput pula Dr. Muhammad Roshdi Muhammad, iaitu pensyarah di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, untuk berbincang bersama mengenai pandangan Islam terhadap permainan online PUBG ini. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doktor sihat? Alhamdulillah sihat. Baiklah Doktor. Irsyad Al-Fatwa ya, siri ke-626 mengenai perjudian berkaitan unknown cache PUBG. Hukum melakukan proses tikaman dengan cara membuka peti-peti atau crates menggunakan duit unknown cache atau UC yang dibeli dengan wang ringgit adalah haram kerana mempunyai unsur perjudian yang dilarang dalam agama. Jadi persoalan saya Doktor, apa yang berlaku sebenarnya sehinggakan aktiviti ini dilabelkan ataupun dikategorikan sebagai haram? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey Syah, merujuk kepada pandangan yang dikeluarkan oleh pejabat mufti wilayah persekutuan ini, di mana ia menjelaskan bahawa proses tikaman yang dilakukan di dalam permainan PUBG ini adalah dihukum haram kerana ia mengandungi unsur-unsur perjudian. Jadi dalam membincangkan perkara ini, kita harus melihat kepada ciri-ciri
yang menyebabkan sesuatu permainan atau sesuatu aktiviti itu boleh diklasifikasikan sebagai haram. Yang pertamanya, jika kita melihat kepada huraian pandangan daripada pejabat mufti ini, dia mengatakan bahawa jika sesuatu permainan itu disertai oleh dua pihak ataupun lebih, ataupun dua kumpulan ataupun lebih, dan yang keduanya, setiap pihak mempertaruhkan sesuatu harta ataupun sesuatu yang bermanfaat, dan yang ketiga, mana-mana pihak yang menang akan memperolehi harta tersebut daripada pihak yang kalah. Dan jika kita lihat kepada apa yang berlaku di dalam proses tikaman PUBG ini, ketiga-tiga ciri ini memang terdapat di dalam aktiviti itu. Contohnya yang pertama, proses tikaman ini memang melibatkan dua pihak, pihak pemain dan juga pihak PUBG. Dan ciri yang kedua, kedua-dua pihak ini mempertaruhkan sesuatu. Pemain mempertaruhkan unknown cash yang mereka beli daripada dengan menggunakan wang yang sebenar, dan pihak PUBG pula selaku penjual, mereka menawarkan item-item yang menarik untuk dimiliki oleh pemain ini. Dan yang ketiga, berlaku di situ apa yang kita katakan sebagai zero sum game, ataupun kebergantungan kepada nasib, di mana kita dapati jika pemain itu bernasib baik pada waktu itu, mereka akan mendapat apa yang mereka kehendaki dengan satu tikaman sahaja. Tetapi jika dia tidak bernasib baik, dia tidak akan mendapat apa yang mereka hendaki, walaupun menikamnya berpuluh-puluh kali dan menghabiskan semua unknown cash yang mereka miliki. Dan ini sudah cukup jelas menjelaskan bahawa proses tikaman yang berlaku dalam PUBG ini mempunyai ciri-ciri yang boleh menyebabkan ianya dihukum haram. Dan dalam membincangkan isu ini juga, pihak pejabat mufti membawa dua petikan daripada kitab Fiqhul Manhaji, di mana ia mengatakan bahawa sesuatu perkara atau permainan yang bergantung kepada nasib semata-mata adalah dilarang keras oleh syarak. Islam tidak membenarkan, ya Dr. Rusdi, penikaman ini juga kerana ia bergantung kepada nasib semata-mata, dan Islam tidak membenarkan umatnya untuk bergantung kepada nasib, ya, kerana kita tidak ingin merasakan bahawa nasib itu adalah penentu segalanya, ya Dr. Rusdi, ya. Baiklah Dr. Rusdi, selain daripada PUBG, adakah pendekatan yang sama juga diberikan kepada permainan-permainan online yang lain yang juga ada aspek-aspek menikam, seperti contoh Mobile Legends? Setahu saya memang ada permainan-permainan lain yang menjurus ke arah melakukan tikaman ini. Dan bagi saya, apa jua permainan jika ia mempunyai unsur tikaman ini dan ianya mempunyai ciri-ciri yang telah kita mentionkan tadi, tiga ciri tersebut, dan memang jelas maknanya dia mengandungi unsur-unsur perjudian, dan perjudian yang sebagaimana kita tahu memang dilarang keras dalam agama Islam. Jadi ini juga bermaksud permainan seperti Mobile Legends sebagai contoh, jikalau ia mempunyai aspek penikaman, ia juga akan jatuh di bawah kategori haram, ya Dr. Rusdi, ya. Baik Dr. Rusdi, selain daripada unsur perjudian di dalam permainan online PUBG, apakah faktor-faktor lain yang sedia ada di dalam permainan online PUBG yang boleh menyebabkan permainan ini jatuh di dalam kategori haram? Ya, mungkin di sini saya suka sebutkan beberapa pandangan daripada beberapa institusi fatwa yang mengharamkan PUBG ini ataupun permainan ini secara keseluruhannya. Contohnya Markaz Al-Azhar Al-Islami dan juga Majlis Ulama Aceh yang mengatakan bahawa permainan ini mengandungi pelbagai kemudaratan, dan juga terdapat pandangan daripada Majlis Tertinggi Fatwa Palestin yang melarang permainan ini kerana kemudaratan yang terdapat. Tetapi mereka tidak menafikan terdapat juga beberapa unsur atau elemen-elemen positif. Oleh sebab itu mereka mengatakan bahawa permainan ini harus dikawal selia. Jadi pada pandangan saya, jika kita melihat kepada perbincangan hukum haramnya permainan ini, kita boleh klasifikasikannya kepada beberapa aspek. Satunya mungkin kita boleh melihat kepada tujuan bermain itu sendiri. Mungkin setengah orang mereka akan bermain untuk membuang masa, contohnya, atau untuk mengisi masa yang terluang. Dan mungkin setengah orang mereka bermain, contohnya seorang bapa, mungkin mereka akan mengisi masa yang mereka ada untuk bermain bersama anak-anaknya. Dan mungkin semasa bermain tersebut mereka akan boleh membimbing atau mendidik anak mereka, contohnya mengatakan, jangan melakukan tikaman ini, jangan open the loot box and everything, sebab ianya haram di sisi Islam. So
datang bersama itu satu proses mendidik. Jadi tujuannya sangat penting dan satu lagi juga kandungannya juga amat penting. Okay, macam dalam topik kita ini, jika ia mengandungi unsur-unsur perjudian, jika ia mengandungi unsur-unsur yang mungkin boleh jatuh kepada menghina agama Islam Bila kita contohnya. bercakap mengenai perjudian ni, Dr. Rusdi, secara ringkas, adakah pengharaman itu diberikan kepada keseluruhan permainan online PUBG ataupun kepada aspek penikaman itu sahaja? Bagi saya, kita harus melihat kepada setiap aspek. Okay? Macam dalam contoh ini, jika penikaman itu memang aspek penikaman itu dan banyak lagi aktiviti-aktiviti atau transaksi-transaksi yang berlaku di dalam environment game itu sendiri, saya tak ada masalah dari segi syarak. Jadi kita harus melihat satu persatu, kita harus leraikan satu persatu. Kerana bagi saya untuk mengharamkan keseluruhannya, pada pandangan saya agak tidak bersetuju. Baiklah. Terima kasih Dr. Rusdi di atas penjelasan tadi. Baiklah penonton, kita akan berehat seketika, kembali lagi dengan lebih banyak soalan. Jadi jangan ke mana-mana. Sebentar sahaja. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami di rancangan Tijara. Baiklah, Doktor, kalau kita lihat permainan PUBG walaupun dikatakan negatif telah berjaya untuk menarik minat anak-anak muda kita Doktor Selain daripada itu, ia juga satu permainan yang mempunyai aspek positif kerana memerlukan kemahiran berfikir dalam mengatur strategi. Bukan itu sahaja, melalui PUBG juga ramai generasi muda kita mampu untuk menjana pendapatan tambahan yang agak lumayan. Jadi persoalan saya kepada Dr. Rush, dalam pandangan doktor, apa yang boleh kita lakukan untuk mengelakkan perkara ini kekal haram ataupun makruh supaya ia boleh memberikan peluang yang positif kepada semua pemain-pemain PUBG di masa hadapan? Ya, bagi saya salah satu perkara yang harus diambil berat adalah isu akhlak pemain itu sendiri. Jika kita lihat biasanya akhlak, adab, perkara-perkara ini adalah antara perkara yang sering dikaitkan atau dibangkitkan dalam permainan PUBG ini. Dan bagi saya, kita sebagai seorang pemain yang beragama Islam, contohnya kita harus sentiasa memastikan bahawa diri kita ini sentiasa terikat dengan norma-norma Islam, dengan akhlak Islamiah. Dan ini bagi saya satu amat penting, satu kesedaran yang amat penting. Okay, sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. So menunjukkan akhlak adalah satu kriteria yang penting yang harus dimiliki oleh setiap individu. Dan yang keduanya, mungkin kita boleh melihat kepada konten game itu sendiri, kandungan game itu sendiri. Yang mana di sini mungkin jika saya boleh gunakan perkataan syariah compliant content, kita harus memastikan konten-konten di dalam game itu adalah konten yang tidak bercanggah dengan ajaran Islam, dengan syarak. Dan saya rasa satu inisiatif harus diambil oleh mereka yang aktif di dalam industri game ini, sebagai contohnya untuk mendesak game publisher itu untuk membuang konten-konten yang bercanggah. Ini boleh dilakukan Dr. Rusdi? Saya rasa boleh, sebab saya ingin menarik di sini salah satu kes yang berlaku di Holland, di mana dikatakan Netherlands Gambling Authority dia telah menyaman EA yang merupakan publisher bagi FIFA Sport. Okay, dan dalam ruling court itu mengatakan bahawa EA harus membayar €500,000 seminggu sehingga ia membuang elemen gambling di dalam game FIFA itu. Dan bagi saya ini satu yang amat menarik. Meaning that kita sebagai yang bermain di dalam industri ini boleh mendesak game publisher ini untuk melakukan sesuatu yang menepati ciri-ciri yang kita inginkan. Dan satu lagi mungkin juga jika saya boleh usulkan satu perbincangan yang serius boleh dilakukan di antara community gamers ini sendiri, stakeholder di dalam industri game ini dengan pihak-pihak berwajib yang berkenaan, sebagai contohnya pihak majlis-majlis agama, dan lagi mungkin pakar-pakar perubatan sport science contohnya. Mereka ini harus duduk berbincang dan cuba mewujudkan satu solusi yang harmoni
Sebagaimana yang Syah Manan cakapkan tadi, benda ini bukan lagi menjadi satu permainan individu. Ia mungkin menjadi satu industri yang besar kepada negara pada satu masa nanti. Dia boleh menjana pendapatan bagi negara dan juga bagi individu yang bermain. Saya setuju ya Dr. Rusdi. Saya juga setuju bahawa seseorang itu boleh mencapai adab dan akhlak yang baik melalui menimba ilmu agama yang betul ya Dr. Rusdi ya. Baiklah, terus kepada soalan yang terakhir, Dr. Rusdi, ekosistem permainan online ini mempunyai terlibat banyak-banyak pihak ya. Sebagai contoh, online gamers itu sendiri. Ibu bapa yang mempunyai anak-anak yang bermain video game ataupun game online ini, serta industri players. Jadi persoalan saya, apakah langkah-langkah yang harus diambil oleh semua pihak ini supaya online game ini secara keseluruhan akan membawa kepada sesuatu perkara yang baik, positif dan bukan sebaliknya? Ya, bagi saya kata kuncinya di sini adalah ilmu dan juga kesedaran. Bagi ibu bapa contohnya, permainan game ini tidak harus dilihat dalam konotasi yang negatif. Mereka harus memahami bahawa generasi moden pada hari ini, generasi muda pada hari ini, anak-anak pada hari ini menganggap game ini adalah sebahagian daripada hidup mereka. Salah satu aktiviti yang mungkin kita generasi dahulu, kita mempunyai cara aktiviti kita sendiri untuk mengisi masa lapang contohnya. Tapi bagi generasi pada hari ini yang ada di hadapan mereka, dan nak tak nak, kita suka ataupun kita tak suka, mereka akan bermain permainan game ini. Dan bagi saya tidak mustahil melihat kepada perkembangan industri game ini, satu hari nanti words gamer itu akan merupakan satu orang kata menjadi nama pekerjaan di dalam industri yang boleh menghasilkan sumber pendapatan yang lumayan bagi mereka yang terlibat dalam industri game ini. So bagi saya, bagi ibu bapa, bimbingan dan pemantauan. Kita tidak boleh menolak gaming ini 100% ya Dr. Rusdi. Pada masa yang sama kita harus ada pantauan yang betul dan juga garis panduan yang baik ya Dr. Rusdi. Baiklah, terima kasih Dr. Rusdi di atas semua penjelasan tadi. Kita sudah pun sampai ke penghujung rancangan. Setinggi-tinggi penghargaan diucapkan sekali lagi kepada Dr. Muhammad Rusdi Muhammad, pensyarah di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, atas perkongsian sebentar tadi. Dan bagi semua permainan online yang beragama Islam, apapun permainan online yang dimainkan, elakkan diri untuk terbabit dengan perkara haram seperti menikam, kerana ia mempunyai unsur perjudian yang dilarang keras oleh agama kita. Walaupun saya melihat permainan online ini secara general berpotensi untuk memberikan peluang yang positif di masa hadapan, terutama kepada generasi muda, namun ia harus digunakan dengan garis panduan syariah yang betul supaya kita akan menjadi manusia yang bukan sahaja berjaya di dunia, tetapi yang lebih penting berjaya di akhirat juga. Akhir sekali, bagi semua umat Islam yang berkecimpung dengan permainan online, marilah kita sama-sama menimba ilmu agama. Ini kerana tanpa ilmu, manusia tidak akan dapat membezakan di antara kebenaran dan kebatilan. Dan dengan ilmu sahajalah seseorang akan terselamat daripada tipu daya syaitan. Sampai di sini sahaja. Kita berjumpa lagi di minggu hadapan, insya-Allah. Assalamualaikum.